Tuan-tuan, jangan kita nak melaksanakan korban tapi kita bukan berkorban tapi terkorban. Berkorban atau terkorban. Nak laksanakan korban tapi akhirnya kita tidak mendapat pengorbanan. Kerana apa? Kerana apa yang kita buat itu tidak bertepatan dengan hukum syarak. Sedangkan kita sebut daripada awal tadi, apa-apa amalan yang nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan itu mesti menepati dua syarat. Satu syarat yang kita dapat tengok, satu syarat yang kita tak dapat tengok. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang mana moga-moga insya-Allah pertemuan kita malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Tajuk yang kita nak bincang malam ini, saya nak bincang perkara-perkara hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah korban. Sebab kita dah habis Syawal, kita masuk Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, kejap ya. Dan antara amalan yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hamba-Nya pada hari raya korban ialah menyembelih haiwan korban. Itu amalan yang terbaik. Maka dengan sebab itu hendaklah kita membuat persiapan dan persediaan supaya kita bukan sekadar ada keinginan dan semangat untuk melaksanakan ibadah korban itu, tetapi kita dapat laksanakan dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat, berdasarkan kepada hukum syarak. Sebab syarat ibadah kita nak diterima oleh Allah ialah ada dua syarat. Yang pertama, ibadat yang kita buat itu mesti tepat. Kalau tak tepat, Allah tak terima. Mesti tepat. Adakah ibadat korban ni tak tepat yang dibuat? Ada. Itu kita nak bincang ni. Yang kedua, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Adakah yang tak ikhlas? Ada. Jadi maknanya biarlah kita bincang daripada awal supaya kita ada semangat untuk melaksanakan ibadah korban dan juga kita dapat laksanakan dengan betul dan tepat. Sebab itu malam ni saya nak bincang isu-isu yang berkaitan dengan ibadah korban. Kalau siapa-siapa yang ada soalan, dialu-alukan untuk bertanya sama ada soalan berkaitan dengan ibadah korban ataupun soalan-soalan lain pun tak apa, boleh boleh tanya. Anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di WhatsApp 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa ada soalan boleh WhatsApp ataupun SMS kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, isu korban ni sebelum saya nak bincang dengan lebih lanjut, kita straight to the point kepada isu-isu yang kadang-kadang orang lepas pandang. Antaranya ialah tuan-tuan, tidak boleh memberi upah kepada penyembelih dan petugas korban. Upah apa? Upah daging korban. Sebab kadang-kadang berlaku iaitu bila mana penyembelih korban diberi 5 plastik daging, petugas bagi seorang 3 plastik.
Orang lain bagi seorang satu. Sebab apa penyembelih dapat 5? Sebab dia menyembelih. Maknanya satu tu hak dia, lagi 4 sebagai upah kerana dia menyembelih. Maka ini yang tidak dibenarkan. Sebab jangan ada unsur upah mengupah daripada daging korban. Tak boleh. Kalau nak upah, ambil duit lain. Siap dah portion untuk upah, ni upah. Tak ada masalah nak upah, tapi bukan yang berkaitan dengan korban. Sebab korban ni special, tuan-tuan, nama pun korban. Satu bentuk pengorbanan yang kita tidak boleh melibatkan upah, jual beli dan sebagainya. Hingga kan Nabi kata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak ada korban baginya. Jual kulit pun tak boleh. Terus saya kata daging, jual kulit pun tak boleh. Apatah lagi kita bagi upah, tak boleh. Sebab itu Nabi SAW larang benda ni. Satu ketika Nabi wakilkan kepada Sayyidina Ali untuk menyembelih korban Nabi seekor unta, dan Nabi pesan jangan bagi upah kepada penyembelih daripada daging bahagian korban. Lalu Sayyidina Ali kata dia collect duit lain lah, maknanya daripada sumber yang lain untuk bagi kepada penyembelih. Bukan tak boleh bagi, tapi jangan ada kaitan dengan pelaksanaan ibadah korban. Baik, ibadah korban ni tuan-tuan sabit daripada ayat Quran. Pelaksanaan ibadah korban, ayat yang kita selalu baca, surah yang paling pendek dalam Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Di situ ditafsirkan oleh para ulama tafsir, fasalli li rabbik, maka tunaikanlah solat kepada Tuhanmu, wanhar. Wanhar itu merujuk kepada sembelih korban. Baik, penyembelihan korban ni sebenarnya bermula sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iaitu konsep pengorbanan Habil dan Qabil, yang Habil diterima oleh Allah pengorbanannya dan Qabil tak diterima. Konsep penyembelihan itu bermula zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dirakamkan dalam surah As-Saffat, ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Ayah, kata Ibrahim pada Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, ayah dapat wahyu oleh mimpi untuk sembelih kamu. So what's your opinion? Dia kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapa kesayanganku, laksanakan ini perintah Allah. Tak apa, kau akan dapati aku ni orang yang sabar, aku terima. Sebab ni perintah Allah. Maka ketika mana Nabi Ibrahim AS sembelih Nabi Ismail, waktu itulah dirakamkan oleh Allah dalam surah As-Saffat 107, wa fadainahu bidzabhin azim. Kami ganti dia, kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar, iaitu kibash, sembelihan. Maka daripada pengorbanan itulah, syariat itulah sampai kepada syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi SAW, yang mana disyariatkan untuk pelaksanaan ibadah korban apabila datangnya 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari. Mula waktu bila? Mula sembelih binatang korban ni dia dilaksanakan setelah selesai solat sunat hari raya Idul Adha. Dia tak boleh buat sebelum, ya. Dan dia berlanjutan sampailah 10, 11, 12, 13, 4 hari lah, sampailah sebelum terbenam matahari hari ke-13 Zulhijjah. Dan menurut Al-Imam Syafi'i, waktu menyembelih korban adalah ketika imam telah selesai solat Idul Adha. Jadi kalaulah dia sembelih sebelum solat, maknanya sembelihan itu tidak dinamakan korban, sembelihan itu adalah sembelihan biasa. 4 pahala juga, tapi tak bukan korban. Macam ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya sempat 4 hari je puasa 6. Boleh tak saya sambung dengan Zulqaidah? Kan? Boleh, tapi tak lama puasa 6. Puasa sunat je lah. Puasa 6 ni makna merujuk 6 hari dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal dia dan 4 hari. Pasal apa? Pasal pejam-celik sudah habis dah. Sebab duk sibuk dengan jamuan raya. Hari-hari pergi jamuan, lain kali dia tak buat. Oh tu dia kata nak buat bulan Zulqaidah, buat Zulqaidah, dia tak jadi puasa 6. Sebab dia sudah melewati waktu. Macam tu juga kalau dia buat 14 Zulhijjah, dia tak jadi korban. Dia buat malam raya, tak jadi korban. Tak jadi korban, dia jadi sembelihan lah, sembelihan biasa. Jadi korban ni ada
waktu dia. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Fasalli li rabbika wanhar, tunaikanlah solat semata-mata kerana Allah dan sembelih korban. Maka dengan sebab itu sembelihan korban itu sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Sunat muakkad. Itu pun khilaf di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah kata wajib. Wajib korban bagi orang yang mampu. Orang yang berkemampuan wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah. Apa dalil dia? Dalil dia kata Nabi SAW sebut apa? Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala. Nabi kata siapa yang ada kemampuan tiba-tiba dia tak laksanakan ibadah korban, tak usah duk mai dekat dengan musalla kami. Larangan Nabi itu seolah sebagai satu ancaman kepada orang yang berkemampuan tapi tak nak buat korban. Maka Imam Abu Hanifah kata wajib. Namun begitu jumhurul ulama termasuk mazhab Syafi'i menyatakan sunat, sebab Nabi menyatakan sunat. Ya, sunat untuk kamu, maka korban itu sunat kecuali kalau kita bernazar. Nazar ni memanglah hak sunat je, jadi wajib. Jadi apa bezanya korban wajib dengan korban sunat? Beza dia kepada pembahagian daging. Korban sunat ni kita sunat ambil sikit makanan daripada korban itu. Katakan kita sembelih seekor lembu, kita masuk seekor lembu. Seekor lembu ni kita katalah capak tolak daging dia ada 90 kilo. Okey, 90 kilo. So kita boleh ambil untuk kita sendiri ni 1/3, 1/3. 30 kilo lah. Itu. Kemudian yang the rest kita sedekahkan dan hadiahkan. Sedekah pada fakir miskin 1/3, lagi 30 kilo. Sedekah lagi hadiah pada kawan-kawan rakan-rakan jiran-jiran 30 kilo. Cukuplah 90 kilo. Maknanya begitu. Mana kita sendiri boleh ambil. Itu korban yang sunat. Tapi korban yang wajib, yang nazar, kita tak boleh ambil. Kita sebagai yang laksanakan korban ni, kita kena bagi semua. 90 kilo tu semua. Kita satu sikit pun tak boleh ambil. Dan sesiapa yang berada di bawah tanggungan kita pun tidak boleh ambil. Kalau terambil kena cover, kena bayar balik. Itu beza korban sunat dan juga korban nazar. Dan haiwan korban itu tidak boleh memiliki kecacatan. So nak kena pastikan haiwan korban tak boleh cacat, sebab kita nak korban ni sesuatu yang terbaik. Sebab tu Nabi kata 4 haiwan yang tak dibolehkan korban, iaitu buta sebelah yang jelas butanya. Mata dia buta. Jadi dia tak sihat sangat, buta. Ataupun yang sakit, yang jelas sakit, melengkung, sakit, tak sihat, tak boleh. Yang tempang, jalan pun patah kaki contohnya, maka ini tak dibenarkan juga. Sebab apa? Sebab dia bila dia patah kaki, dia lambat tau. Kalau kawan-kawan dia kita lepas di padang rumput, kawan dia dah sampai dah makan, dia baru nak sampai, ketek berjalan. So dia tak boleh nak ni. Maka haiwan-haiwan macam ni tidak dibenarkan untuk buat korban kerana dia tidak menepati yang terbaik yang dikehendaki untuk kita laksanakan korban. Dan sunnah tuan-tuan, orang nak laksanakan korban ni sunnah. Siapa yang nak buat korban? Ini sunat lah, sunat. Sunat apa? Jangan gunting misai, rambut, potong kuku, janggut dan sebagainya lah. Start bila? Start 1 Zulhijjah. Itu sunat. Berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata apa? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, bila mana kamu nampak anak bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, dan di antara kamu ada yang nak sembelih korban. Jadi di sini juga dalil menunjukkan bahawa dia sunat, dia tak wajib. Sebab Nabi kata wa arada ahadukum an yudhahi. Ada di kalangan kamu yang nak berkorban. Maknanya ada pilihan, ada nak, ada tak nak kan? Maka dengan sebab itu para ulama kata itu hukumnya sunat, dia bukan wajib. Jumhur kata sunat. Wa arada ahadukum an yudhahi, dan ada di antara kamu yang nak sembelih korban, melaksanakan ibadah korban, falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi, maka hendaklah dia menahan daripada memotong bulu dan kuku di badannya. So dia kena biar sikitlah, kan? Orang hanya bulu banyak tu je macam Piramli ya. Kasim Selamat. Tak apa.
Bila sembelih dia korban, barulah bercukur, barulah potong dan sebagainya. Seolah-olah kita pun macam bertahlul juga walaupun kita tak buat haji. Seolah-olahnya nak bagi feel, nak bagi rasa tu. Walaupun kita kalau potong awal pun tak apa, tak jejah apa, tapi tak dapatlah pahala sunat. Itu keadaannya disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Isu yang paling penting yang saya sebut juga ialah wakalah korban. Wakalah korban. Ini penting sebab saya dapati sampai hari ini masih lagi berlaku kecelaruan, kekeliruan dan tak jelas dari sudut pelaksanaan ibadah korban. Setiap ibadah korban kita nak buat mesti ada akad, ya. Akad tu mesti clear, sama ada akad lafaz ke, akad bertulis ke, tak ada masalah, tapi kena jelas. Baik. Saya nak sebut tentang wakalah korban. Wakalah korban ni apa? Orang yang menguruskan ibadah korban. Dia wakil kepada peserta-peserta korban. Sebab korban ni biasa kita tak buat sendiri. Kita bukan pergi beli kambing tambak belakang rumah. Bila sampai waktu dia kita sembelih. Itu terbaiklah. Kalau kita buat macam tu, saya satu ketika dulu, beberapa tahun lepas saya pergi Bangladesh. Buat korban kat sana. Tempat-tempat orang yang susah kat sana. Saya tengok kalau orang jenis yang ada duit ni, setiap rumah ada di belakang rumah dia ada satu space, dia tambat seekor kambing sekurang-kurangnya. Raya korban nampak banyak kambing. Maka sembelih sendiri. Sebab memang sunnah sembelih sendiri. Nabi SAW dahan Nabi bikabsyaini amlahaini aqranain dhabahahuma biyadih. Adalah Nabi sembelih korban dengan 2 ekor kambing, 2 ekor kibash yang gemuk, yang putih, yang bertanduk. Dhabahahuma biyadih. Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Sebab tu sunnahnya sembelih sendiri. Tapi kita hari ni kalau sembelih sendiri ni, siapa nak buat kerja, nak lapah semua, seorang-seorang payah. Kecuali kalau family ramai. Kalau kita family ramai, kita buat gotong royong, kan? Memang seronok lah. Tapi kalau kita seorang-seorang payah lah. Maka kebanyakan kita tak buat macam tu. Kita pakai wakil. Kita wakil pada siapa? Pada masjid ke? Wakil pada siapa? Pada NGO ke? Wakil pada ustaz-ustaz ke? Wakil pada siapa? Pada syarikat-syarikat ke yang buat korban. Baik. Bila wakil inilah yang kita tertakluk kepada akad wakil, akad wakalah. Kalau hak kes tadi, hak jenis sembelih sendiri tu tak apa. Kita pergi beli kambing, beli balik rumah, tunggu korban kita sembelih. Itu tak ada isu. Itu clear. Kan? Tapi bila mai akad wakalah, kita mewakilkan ke masjid, kita mewakilkan orang perseorangan, kita mewakilkan kepada syarikat, ini kena tertakluk kepada akad wakil. Sebagai contoh, okey. Akad wakil ni apa? Sebab apa? Bila kita wakilkan, kita bagi duit. Dapatlah 10 ekor. Lepas tu, barulah pihak yang diwakilkan itu nak pergi cari lembu. 10 ekor. Mereka tak ada lagi lembu. Maka wakil je. Kan? Jadi maknanya kita mewakilkan kepada mereka. Kalau mereka dah ada lembu siap-siap senang, buat jual beli je. Kita beli lembu tu dengan harga sekian-sekian, okey, kemudian kita wakilkan untuk sembelih korban. Itu saja. Tak apalah. Tapi sekarang ni lembu pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Dia baru collect duit, collect, tengok banyak mana lembu. Dia dapat 100 ekor, dapat 1000 ekor. Barulah dia pasang kaki, pergi beli apa semua. Jadi maknanya akad ni akad wakil. Akad wakil ni ada 2, tuan-tuan. Wakil yang berupah dan wakil yang tidak berupah. Wakalah bi ujrah dengan wakalah bi ghairi ujrah. Wakalah yang ada upah. Wakalah yang tak ada upah. Biasa kalau masjid dia guna akad wakalah yang tak ada upah. Masjid. Betul? AJK ambil upah tak? Tak ambil kan? Masjid ambil upah tak? Tak ambil. Tapi kalau orang perseorangan ataupun syarikat ataupun NGO, biasanya dia akan ambil upah untuk melaksanakan ibadah korban. So dua-dua boleh. Cumanya dalam akad perlu jelas. Jelas macam mana? Baik. Saya nak sebut dulu yang ambil upah. Katakan syarikat ABC. Syarikat ABC ni dia buat korban di luar negara. Sudah berpengalaman selama 20 tahun. Dia pun iklan lah, 20 tahun kami berpengalaman.
dialu-alukan siapa nak buat korban. Tahun ni kami buat di 3 benua. Benua Asia, benua Afrika, benua Australia contohnya lah. Jadi harga satu bahagian RM500 contoh. Jadi syarikat ini memang mereka ambil upah, itu confirm lah. Maka kalau mereka ambil upah, memang dibenarkan dalam hukum syarak untuk ambil upah. Cuma dalam akad perlu dinyatakan berapa banyak upah yang diambil. Itu persoalannya setakat ni, tuan-tuan berakad ni ada yang dia habaq tak abang? Yalah satu bahagian RM500. Upah dia ambil berapa? Tak tahu. Kalau tak tahu gharar, haram. Tak boleh. Upah dia tak boleh termasuk. Tak boleh. RM500 termasuk upah. Upah banyak mana? RM500 termasuk upah. Saya silap upah RM400. Boleh? Tuan-tuan terima tak? Tiba-tiba RM500 termasuk upah. Dia ambil RM400 upah sebagai RM100 ya untuk korban. Mau tak? Mau tak? Tak mau kan? Sebab itu hukum syarak dia kena bagi tahu berapa banyak upah yang nak ambil. Bila kita nak masuk tu kita tengok. Dia kata upah RM100. Kita fikir okeylah. Syarikat ni ambil upah RM100, syarikat ni ambil RM50, syarikat ambil RM200, kita ambil upah paling sikit supaya lembu tu lebih besar. Bahagian kita tu lebih banyak. Nampak? Jadi dia kena bagi tahu berapa banyak upah yang dia ambil. Dia tak boleh senyap gitu je. Satu bahagian RM500 senyap. Termasuk upah? No. Tak boleh gitu. Haram. Gharar. Tuan-tuan, kesedaran peserta korban pun kena ada. Dia kata, dia tak terlibat dengan saya. Dia boleh pasal. Kita yang menyemarakkan benda gharar itu kalau kita tak alert benda-benda macam ni. Jadi dia kena nyatakan upah. Contoh, saya dalam borang tu, saya mewakilkan pada pihak syarikat ABC untuk menguruskan ibadah korban. Daripada A to Z lah, menguruskan pelaksanaan ibadah korban dengan harga satu bahagian RM500 dan saya bersetuju untuk memberi upah kepada syarikat sebanyak 30%, 20%. Kena nyatakan. Barulah sign. Tambah lagi di ujung tu, sekiranya ada lebihan, saya juga bersetuju untuk diinfakkan. Kena jelas. Faham lagi ni? Faham tak? Okey, saya buat analogi. Kadang-kadang mata duk kelipok, kadang tak faham pun. Kan? Baik, saya bagi contoh gini. Katakan saya buat korban saya. Saya bagi contoh orang lain, bagi saya sendiri senang. Bagi contoh. Bagi contoh orang lagi orang marah. Kan? Bagi contoh sendiri tak apa. Katakan saya buat korban. Satu bahagian saya ambil luar negara murah. Bak lembu sana murah. 300 setengah. Satu bahagian. RM500 ya senang kira. RM500. Kat kita 800 setengah dah. Sekarang ni 800 setengah. 500 okey lah. Dia kata. Baik. 500 kali sekok lembu 5 kali 7 3,500. So sekok lembu 3,500. Dalam akad itu syarikat itu kena mention berapa banyak upah yang dia ambil. Katakan dia kata dia ambil upah 20%. 20%. So 20% daripada 3,500 berapa? 700. 700. So dia kena nyatakan upah banyak 20%. So kita masa akad tu kita nampak dah, okey, sekok lembu 3,500. Dia ambil apa 20%, RM700. Jadi tolak jadi 2,800. 2,800 itulah harga lembu. Itu harga lembu. So dapat mention dah. Di Afrika pula harga lembu murah. Katakan dia ada harga 3,000 sampai 1,000. Harga dia range antara 1,000 dengan 3,000. Yang boleh buat korban ni semua boleh, cuma hak ni kecil, ni besar betul lah kan. Lagi kecil lagi murah. Tapi yang paling murah 1,000. Boleh buat korban, cukup umur, tapi daging tu 30 kilo ya. Contohnya. Tapi harga 1,000. Ini harga yang paling besar 3,000. Kalau dah dinyatakan dalam akad,
upah dia 700, balance 2,800. Jadi dia akan cari lembu yang harga 2,800. Sebab apa? Kalau dia cari harga lembu 1,000 pun, bukan duit dia. Sebab duit dia dah ditentukan. Upah tu tak boleh ambil lebih dah. Kalau dia ambil 1,000 pun, balance ni bukan duit dia. Dia tak boleh ambil duit balance tu. Tak boleh ambil. Jadi kalau dia tak boleh ambil, baik dia ambil yang lembu yang harga 2,800. So clear. Nampak? Tetapi gharar kat mana kalau tak nyatakan upah? Kalau tak dinyatakan upah dalam akad, dia gharar kat mana? Bila mana kata okey harga RM500 tu bagian, upah tak tahu macam mana, 3,500 seekor lembu, dia pun bercari lembu, cari, ada harga 2,500, ada harga 2,000, ada harga 1,500, ada harga 1,000. Agak-agak dia ambil harga apa? Ambil 1,000 lah, margin keuntungan banyak. Dapat 2,500 untuk seekor lembu. 2,500 kalau 1,000 ekor, 2.5 juta. Menega sekali ya untuk setahun. Boleh hidup. 2.5 juta. Kan? Dan ini yang kadang-kadang orang buat, tuan-tuan. Makan harta secara batil. Tak kena hukum syarak. Nampak dia punya boleh manipulate kat situ? Boleh tak? Kan? Sebab itu hukum syarak dia bagi tahu siap-siap. Bagi tahu siap-siap supaya jelas upah banyak mana. So tak ada kepentingan lagi nak pergi cari murah ke, tak ada. Dia cari hak betul-betul harga dia. Kan? Jadi tak ada lagi kepentingan dia nak pergi cari hak murah sebagainya, tak ada. Sebab apa? Sebab upah itu sudah ditentukan dari awal. Itu syarat, tuan-tuan, bagaimana akad wakalah yang ambil upah. Adapun yang tak ambil upah, contoh masjid tak ambil upah, kita tahun ni kita ambil 800 ya. 800 ringgit satu bahagian. 8 kali 7 apa? 5,600. Kan? Seekor lembu arah 5,600. Masjid pun baru nak riki-riki lembu. Tanya dah lah. Harga-harga tu ada kata 5,000, 5,500. Okeylah, kita nak mengurus lagi. Termasuk wang pengurusan lah 5,600 itu. Kan? Termasuk wang pengurusan. Okey. Kita tak ambil upah. So tak ada masalah lah benda tu. Kita tak ada konflik interest apa-apa. Tak ada apa. Kita cari kalau dapat 5,600, kita tolak pimai-pimai, capok dengan pengurusan, bagi cukup-cukup, tak apa dah. Sebab kita tak ambil upah apa-apa. Okey. Sekali itu kita dah collect 5,600. Tiba-tiba nak ditakdirkan kita pergi. Pergi satu tempat, kita bawa kereta, terlanggang lori. Tom, belakang lori. Allah. Keluar nak marah pasal lori tu brek mengejut. Walaupun kita salah, kita duduk belakang dia. Kita nak marah, tengok keluar member kita. Loh, faham ke? Nak marah tak dia marah kan? Pasal bahan brek mengejut. Tanya ke? Allah, tadi aku tengok bewak lintas. Aku brek lah. Hang ikut rapat sangat. Tak apa, kita kawan lagi pun 15 tahun tak jumpa Tak apa. Salah sikit je. Dandan jadi sikit tu. Tadi nak marah tapi tengok kawan jom tepi benda ayak. Hang buat lori pergi mana? Aku ni duk penternak lembu. Kebetulan dia kata. Kami nak cari ilmu Masjid nak cari ilmu. Berapa hang jual? Aku duk jual sekarang 5,500 tu, tapi membernya saya tak apalah, aku bagi 48 dah. Kita collect 5,600 tuan-tuan. Aku bagi 48 dah. Tapi tak masuk kos perhantaran lah. Itu kena masuk lain lah. Ni lembu sekok lah. Okey, tak apa. Kalkulat semua sekali. Siap. Semua. 5,000 lah. Okey. Kita pun lega. Bajet sebelum ni lembu 5,500 semua lah kan. Dapat hak murah. Kan? Buatlah korban. Selesai apa semua. Belanja untuk seekor lembu hanya 5,000 sahaja. Kita collect 5,600. So 600 tu duit siapa? 600 nak tak berapa duit tu? Sebab kita tak ambil upah. AJK masjid tak ambil upah. Tak boleh masuk bucket, tak boleh. Sebab tak ambil upah. So duit tu? Duit tu duit siapa? Duit tu duit peserta korban. Yes, kena kembalikan duit itu kepada peserta korban. 600 itu. Satu masalah, Allah nak pergi cari pula dah peserta korban ni. Hak dia duduk bandar ni, dia si nama si borang lari hilang gitu kan.
Payah nak bagi balik. Kalau nak ratus tu boleh gagah lagi, kadang lebih RM60 lah. Tak padan nak bagi RM60 lebih kan. Tak ada masalah. Kita masa akad itu kita clear siap-siap. Sekiranya ada lebihan, saya bersetuju untuk diinfakkan pada Masjid Bandar Tun Hussein on. Clear. Bila mana dah ada dalam akad tu, maka dia faham dah. Kita dah cari lembu lebih 600 masuk tabung. Lebih 60 masuk tabung. Sebab derma ni, infak ni dia tak perlu ditentukan jumlah. Berbeza dengan upah. Upah kena tentukan jumlah banyak mana. Tapi infak tak tentu jumlah. Lebih saja masuk dalam tabung. Dah kita dah habaq dah dalam akad itu. Lebih saja fi sabilillah, bagilah apa pun. Maknanya kalau ketika itu tak payahlah kita kembalikan semula kepada peserta korban. Jadi akad itu baru clear, baru jelas. Baru tak timbul gharar. Hari ini saya dah nampak kadang-kadang akad itu menimbulkan gharar. Bukan tak boleh nak menega, sebab kadang-kadang korban ni jadi satu perniagaan yang sangat menguntungkan. Tak apa, menega lah, kamu nak buat kerja apa semua kan, nak tolong orang buat kan. Tapi kena bertepatan dengan hukum syarak. Jangan buat sesuatu yang tidak bertepatan dengan hukum syarak. Akad wakalah ni kena faham betul-betul. Kadang-kadang atas nama ibadat tetapi melakukan perkara yang haram. Sama juga dengan wakaf Quran. Banyak orang wakaf Quran tapi tak kena dengan hukum syarak. Bukan bab wakaf tu, transaksi tu. Contoh, ni Quran. Saya bawa sini 50 Quran. 50. Saya punya. Tu jelas. Tuan-tuan nak beli ke RM150. Tuan-tuan boleh wakaf sendiri ataupun saya tolong wakafkan. Itu tak ada masalah sebab itu jual beli. Ni hak saya dah. Tapi sekarang Quran tak ada lagi. Persoalan Quran, saya tak ada Quran. Quran duduk di kedai. Saya collect duit je. Lepas collect duit, saya nak pergi cari Quran lah. Kan? Jadi saya collect berapa? RM50 satu Quran. Dapatlah 100, RM5,000. Saya pergi kedai dapat RM30 satu. Jadi maknanya balance duit tu, duit siapa? Duit siapa? Duit peserta tadi tu. Tapi biasanya tak ada lah. Kira pergi beli dapat RM3,000 Quran dan RM30 lagi RM2,000 masuk poket. Hukumnya makan harta secara batil. Dia kata aku buat kerja tuk-tuk kan tak dapat apa. Kalau kamu nak dapat boleh, kamu kena declare upah kamu. Contohnya saya nak beli Quran ni sampai nak satu bahagian RM50 dan saya ambil upah kan, upah RM20. Sebab saya riki-riki Quran harga 30 je. Jadi saya ambil upah 20 untuk saya. Jadi orang pun setuju, okey ya. Bagi tak apa, kita declare. Macam tu juga orang kutip derma. Oh, tuan-tuan, orang kutip derma makan harta secara batil banyak. Macam mana? Atas nama agama ni kita sedih ni. Atas nama tahfiz Quran. Tahfiz Bandar Tun Hussein On contohnya, BTHO. Saya pergi kutip derma. Tuan-tuan, siapa yang nak bagi derma untuk tahfiz BTHO? Tuan-tuan pakat bagi dapat RM10,000. Saya pergi kat tahfiz BTHO, saya kata ni saya kutip RM10,000, nah saya bagilah RM7,000, RM3,000, upah saya 30%. Boleh tak boleh? Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak boleh, apa kena mengena dengan mak tahfiz bagi upah kat dia? Kan? Kalau mak tahfiz tu bagi upah asing tak apa. Sekarang ni ambil duit tu, duit yang didermakan tu. Duit derma tu tak ada kaitan dengan mak tahfiz. Bukan duit mak tahfiz. Ni duit peserta. Dia berbeza dengan mak tahfiz, duit dia upah ambil RM1,000, hang pergi derma bagi kat mak tahfiz. Itu tak apa. Sekarang ni bukan duit dia, duit peserta, dia pergi bagi, dia kau tim dengan mak tahfiz, dia bagi RM7,000, 30% ambil poket dia. Hukumnya adalah haram makan harta secara batil. Tu nak buat macam mana dia kata? Takkan aku teruk-teruk kutip tak dapat apa? Boleh, kamu kena declare. You have to declare. Tuan-tuan, saya kutip derma untuk Mahat Tahfiz BTHO. Kan? Semua sumbangan tuan-tuan semua masuk ke sana. Tapi saya ambil upah saya 30%. Saya ambil upah 30%. Kena bang.
Jadi orang nak derma dia tahu aku bagi 100, 70 masuk ke Mak Tafiz, 30 bagi pada tukang kutip ni, pada ustaz ni. Tak apa. Dia nak bagi juga okey. Tapi kadang bila kalau kita declare gitu siapa nak bagi? Dia tiba isu. Orang tak bagi. Kalau hang tahu orang tak bagi, maknanya hang mencuri lah. Betul tak? Hang tahu kalau hang declare orang tak bagi, maknanya hang tak declare. Sebab apa? Hang nak mencuri. Kalau nak declare, orang nak bagi, tak bagi sudah. Baru kita ada hak. Kan? Dia bukan pakai rembat lagu tu je. Tak boleh, haram tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Banyak benda-benda berlaku ni oleh kerana kebendaan diletakkan di depan mata. Hatta kadang-kadang kutip derma tu bukan nak kutip sangat, tapi dia nampak keuntungan yang diperoleh daripada kutipan tersebut. Sebab tu kadang-kadang bukan kita nak condemn, kadang-kadang Mak Tafiz ni dia buat bagai orang kata just nak bagi ada ya, supaya apa? Dapat survive dengan Mak Tafiz tersebut. Adalah pelajar 10-15 orang, kurikulum ke mana, apa semua ke mana, tak ada apa pun, janji Mak Tafiz duduk ada. Sebab apa? Derma dah masuk, donation dah masuk. So dia dapat gaji, dia dapat gini, dapat gini. Jadi benda ni sedih. Sedih. Akhirnya kita tengok Mak Tafiz banyak tapi tak ada kualiti. Tak ada kualiti. Tak betul-betul yang dapat menghasilkan yang terbaik. Kan? Sebab tu nak kena selat. Sebenarnya audit tak ada. Audit tak ada. Kadang-kadang pula orang perseorangan. Orang perseorangan transfer duit pun atas nama dia. Ni wakaf ni. La ilaha illallah. Pokoknya ada lah yayasan ke, pemegang amanah ke, mana satu ni kan. Barulah nampak proper sikit. Ni nama sendiri lah kali dia mati harta wakaf tu turun waris. Mana nama dia? Tanah tu wakaf jadi waris. Sekolah wakaf jadi waris. Semua turun jadi harta pusaka semua. Sebab apa? Sebab diletak atas nama personal. Sedangkan itu merupakan harta wakaf. Sebab itu dalam hukum syarak ni dia buat sesuatu itu very clear. Jelas supaya tak timbul isu. Kan? Supaya tak menjadi masalah. Dan juga semua puas hati. Dan tidak berlaku makan harta secara batil. Maknanya Islam bukan tak bagi upah, bagi pun. Tapi ada syaratnya yang kita sebut tadi. Kan? Boleh je, bukan tak boleh. Usaha kamu titik peluh kamu, boleh nak ambil. Tapi kena clear. Janganlah tak clear. Tak clear itulah sampai tahap tu. Bila tak clear tu ada orang sampai tahap dia kutip derma 60% masuk poket dah. 60% masuk. Sebab tak ada asas. Kan? 40 baru bagi kepada Mak Tafiz tadi. Tu dia naya betul. Mak Tafiz kata tak apalah, macam mana pun dapat juga. Dia tak dapat, tak boleh. Dia bukan sudah dapat, tak dapat. Dia masalah adalah dia bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Benda tu benda hukum. Dia berbeza dengan menega. Menega tak apa. Kita beli barang, kita nak ambil upahnya mana, pulang benda kita menega. Hak kita dah, memang benda tu duduk kat kita. Masalah sekarang ni dia bukan kita wakil. Bila wakil kita takluk kepada akad wakalah tadi. Dan boleh saya katakan bahawa ibadat korban ini kebanyakan menggunakan akad wakalah. Wakil untuk semua. Wakil untuk beli lembu, sembelih lembu, distribute daging ataupun daging dia ambil. Tak salah, maknanya dia wakilkan semua. A to Z kadang-kadang dia wakilkan. Tambah orang bandar lagi lah A to Z dia wakilkan. Tambah luar negara lagi dia wakilkan semua. Dia bukan P pun. Syarikat tu yang urus 100%. Maka dengan sebab itulah kena bertepatan dengan hukum syarak supaya tidak timbul gharar, uncertainty dan seumpamanya. Tuan-tuan, jangan kita nak melaksanakan korban tapi kita bukan berkorban tapi terkorban. Berkorban atau terkorban. Nak laksanakan korban tapi akhirnya kita tidak mendapat pengorbanan. Kerana apa? Kerana apa yang kita buat itu tidak bertepatan dengan hukum syarak. Sedangkan kita sebut daripada awal tadi apa-apa amalan yang nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan itu mesti menepati dua syarat. Satu syarat yang kita dapat tengok, satu syarat yang kita tak dapat tengok. Syarat yang kita dapat tengok apa dia? Berdasarkan kaedah yang betul atau berdasarkan ilmu. Tu kita dapat nilai, kita dapat tengok.
Akad kita tahu dah ni, akad betul ke tak betul. Itu satu. Maknanya kita kena buat bertepatan dengan hukum syarak. Berasaskan kepada ilmu. Tak boleh pakai sembrono macam tu, tak boleh. Setiap benda ada undang-undang dia. Islam pun, ajaran Islam ada undang-undang dia, ada peraturan dia yang kena diikuti. Kita nak solat pun, dia ada peraturan dia, kena ada wuduk, tak ada wuduk, tak ada solat. Kalau solat juga nak kena tak wuduk, maknanya haram dan berdosa. Betul tak? Tak ada wuduk tapi nak solat juga. Boleh tak boleh? Haram. Hang tahu hang tak ada wuduk, hang sengaja nak pergi solat juga, haram. Dia ada peraturan dia. Peraturan dia apa? Miftahus salah at-tuhur. Kunci, anak kunci kepada solat suci. Maka kok mana pun kena ambil wuduk baru boleh solat. Maka kena ikut peraturan. Jadi maknanya kena jelas. Itu yang pertama. Dari sudut ilmu lah kita nak tahu benar ni. Yang keduanya hak kita tak dapat tengok, iaitu ikhlas. Ikhlas ni masing-masing lah benda tu, kan? Ada orang dia ikhlas tapi buat tak betul, tak ikut hukum syarak, tak diterima juga. Ada orang buat betul ikut hukum syarak tapi tak ikhlas, tak diterima juga. Jadi maknanya kedua-dua itu mesti diselarikan, mesti diseiringkan, iaitu buat sesuatu mesti bertepatan dengan hukum syarak, dan buat itu mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah insya-Allah ianya diterima oleh Allah. Ibadat kita, barulah kita buat korban tu benar-benar kita melaksanakan ibadah korban. Tuan-tuan, kadang benda ni tak tahu berlaku. Sebab tu kita kena pastikan apa-apa yang kita buat itu biarlah ianya sebagai sesuatu yang menjadi aset kepada kita di hari akhirat kelak, bila mana kita buat dengan cara yang betul. Dunia ni sementara aja, kan? Kalau kita buat tak betul, maknanya duit yang kita dapat pun ada problem, ada masalah. Jadi makna sia-sia lah. Duit boleh dapat, entah tak susah pun zaman sekarang ni, kan? Tapi biarlah dengan cara yang betul, dengan cara yang halal, dengan cara yang tepat. Tu belum lagi duk tengok badal haji tak merata tempat. Badal haji, siapa nak buat ni? Itu persoalannya. Masa PKP hari tu pun duk elan badal haji merata tempat, sedangkan orang nak buat haji pun bayar. Hari tu di kota tu terlampau sikit, tiba-tiba iklan badal haji Selamba je, kan? 1,500, 1,800 tuan-tuan. Oh, kita kata murah kita ambil. Dia buat tak buat. Dan saya pernah dengar cerita sahabat-sahabat yang duduk sana, kadang-kadang dia sindiket je pun. Seorang tu buat untuk 10 orang. Kan? Memang tak sah pun. Sebab tu biarlah kalau badal haji ni, kalau boleh kita buat sendiri tu lagi bagus. Untuk arwah ayah kita contohnya, kita nampak badal, tapi kita buat haji dululah. Kita buat. Kalau ada upah pun kita tengok orang yang kita kenal pasti. Memang dipercayai, dia buat sungguh, atau dia ada orang yang buat sungguh. Ni pakai wakil ya kat orang dibaki kepada satu kumpulan ni, depa pakai beda sama-sama depa, memang tak buat atau buat dengan cara yang tak betul. Ikut suka dia orangnya. Betul dapat murah sangat kan? Dan dalam keadaan yang PKP pun masih jalan lagi. Ini semua benda-benda gharar yang sangat-sangat jelas yang berlaku. Atas nama ibadat. Itu yang kita tak syok sikit sebab atas nama ibadat, tapi banyak berlaku penipuan, banyak berlaku uncertainty, gharar dan seumpamanya. Tuan-tuan, masuk waktu insya-Allah. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. Insya-Allah kita akan sambung lepas azan nanti sedikit. Siapa ada soalan boleh WhatsApp pada saya. Wallahu a'lam. Kita sambung selepas ini. أشهد أن لا
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung dengan persoalan yang dikemukakan. So siapa ada soalan boleh bagi pada saya akan cuba jawab, lepas tu kita solat lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh bagi contoh ibadah korban yang tak ikhlas? Benda ikhlas ni benda hati, kita tak tahu. Kalau seorang tu dia kata bagi unit ikhlas ni, betul tak betul? Wallahu alam, Allah mengetahui hati dia. Dia sebut ikhlas ke tidak tahu. Tuan-tuan tengok member sebelah, tengok member sebelah. Tengok member sebelah. Tengok member sebelah. Sekarang. Nampak dia ikhlas ke tak? Boleh bagi jawapan? Tak tahu. Pasal apa? Benda ikhlas ni kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui. Kan? Cuma kita boleh tahu dari sudut apa? Bertepatan hukum syarak ataupun tidak. Itu kita boleh tahu. Dia buat macam tadi kita kata dia kena tak kena, akad kena tak kena. Itu kita boleh tahu. Tapi ikhlas tak ikhlas tu dia dengan Tuhan, dia dengan Allah Ta'ala. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau contoh wakil tak declare dan semua duit korban tu serah pada owner lembu, akan tapi owner lembu bagi 30% duit itu pada wakil yang kutip duit korban sebagai komisen. Ni apa ni? Lagi dahsyat. Dia ada komisen pula ni. Kan? Tanpa pengetahuan. Dan tak declare daripada awal, itu pun masalah dah. Kita sebut tadi kan. Saya dulu pernah juga beberapa kali tinggal solat Jumaat. Jadi untuk qada, adakah saya perlu sekadar niat solat zuhur dan solat 4 rakaat, atau niat solat Jumaat dan solat 2 rakaat? Dia nak qada Jumaat, nak qada macam mana? Jumaat ni mana sah buat seorang-seorang. Jumaat dia kena buat secara berjemaah. Jadi qadanya qada zuhur, bukan qada Jumaat. Nak qada Jumaat macam mana? Seorang-seorang. Setakkan jadilah. Adakah waktu spesifik untuk qada solat Jumaat? Macam hanya boleh qada lepas solat Jumaat atau boleh buat bila-bila masa? Bukan kita kata qada Jumaat, qada tu kita tunaikan solat zuhur lah. Solat zuhur. Bila kita nak buat? Terpulang. Sebab solat qada ni dia 24 hours per day. Tengok waktu mana kita, mestikah waktu tu juga? Tak mesti waktu tu juga. Mesti waktu zuhur juga? Tak. Walaupun qada zuhur kita boleh buat waktu subuh, boleh. Waktu mana pun tak apa. Qada. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana lebih afdal, korban dalam negeri atau luar negeri? Jawapan dia dalam negeri. Di tempat sendiri. Para ulama menyatakan bahawa afdal kita korban di tempat sendiri. Dan boleh dilakukan di luar negeri sekiranya ada keperluan. Bukan tak boleh, boleh, kena ada keperluan. Tapi jangan buat di luar sampai tinggal dalam. Masjid kita tahun ni tak ada korban, pasal apa? Semua pakai buat kat luar. Ini tak kena. Okey. Sebab apa? Sebab kat luar murah. Korban ni bukan kira murah mahal, tuan-tuan. Nama pun pengorbanan. Kalau dia kira murah mahal, tak payah korban lah. Kan? Ustaz, mana lebih afdal buat korban di Malaysia atau di tempat lain di luar Malaysia? Soalan yang sama ni, sehati sejiwa. Orang lain-lain soalan sama. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji di Mekah, bolehkah mereka juga mengerjakan ibadah korban? Ya. Di Mekah lah. Di sana. Apakah hukumnya daging korban diberikan kepada orang kafir? Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang membenarkan, mazhab Syafi'i tak membenarkan, dan ada yang membenarkan. Kan? Atas dasar dakwah, terutama kalaulah mereka itu duduk dekat kita, jiran kita, sahabat kita. Mungkin dengan pemberian daging korban itu menjinakkan mereka dengan Islam. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata boleh, sebab apa? Sebab dia ibadat. Jadi kita tengok win-win situation lah, kita tengok dalam masyarakat kita keperluannya. Tapi keutamaan tetap kepada orang Islam. Tapi kalau kita boleh tarik orang bukan Islam yang duduk dekat dengan kita, boleh kita bagi. Sebab dia merupakan perkara khilaf macam kita sebut tadi. Baik. Itu je soalan yang masuk kepada saya melalui WhatsApp. Sekarang saya buka soalan secara lisan. Ada tak soalan lisan? Dipersilakan. Ya, misalnya. Ada setengah bahagian-bahagian lembu yang kita buat korban, ada setengah bahagian macam perut, kepala lembu, kita susah nak proses. Jadi kita kata perut ni ambil kepada orang yang bukan, dan kepala lembu ni ambil kepada yang tugas proses dia ambil. Jadi di situ hukumnya tu macam mana? Adakah kepala lembu boleh kita bagi itu? Baik. Kita bagi itu bukan bagi sebagai upah. Kita bagi itu nak pelepah ya, sebab kita tak siapa nak ambil. Itu tak masalah. Perut ni bagi kat Indonesia, dia proses buat keropok.
Kulit pun mereka buat keropok. Kita tanam tu rugi tu. Orang dulu dia tanam, dia tak mau ambil manfaat. Sedangkan pala bagi kat banglau, dia kira raya sungguh. Jadi maknanya tak ada masalah untuk kita bagi pada sesiapa sahaja. Kerana apa? Kerana kita pun kebiasaan kita ambil dagingnya, hal yang kita payah nak proses. Bagi je lah. Bagi je kat siapa pun, tak ada masalah. Ya. Bukan upah nak bagi sebab nak pelepah kita sebut tadi. Daripada nak buang saja, siapa pun tak mau ambil. Kebetulan dia petugas, bukan masalah petugas ke tidak, masalah dia saja boleh nak ambil, nak manfaatkan. Bagi je lah. Sebab orang kita ni dia ni sikit, allergic sikit, dia ambil hak batang pinangnya. Rimau menangis. Hak tu yang cari tu. Hak lain-lain semua dia kira nak pelepasnya. So yang pentingnya bagi semua. Bukan atas dasar upah, bukan atas dasar jual beli. Ya, lain soalan? Salam. Makanan yang dijual di kedai yang tiada ada logo halal. Itulah berjaya. Bila ada dekat halal. Tapi tadi mana logo? Kita jual memang kita tak campur apa-apa. Memang jual. Dia macam mana dalam pula tindakan kerajaan untuk membendung benda-benda. Sebab kita tengok sekarang asal ada kedai orang lain masuk, orang bertudung masuk, berdua masuk ke ramai. Baik, terima kasih. Kita di tempat kita mudah sebenarnya sebab logo Halal Jakim itu dia meluas. Maknanya kita boleh pastikan dah ada logo Halal Jakim, maknanya kita pun tak was-was, tak ragu lagi. Tapi kalau tak ada logo, kita pun ragu. Tambah-tambah kalau imported punya produk. Tuan-tuan pergi Langkawi, tuan tengok orang borong coklat, orang tak pedulilah halal atau tidak. Tengok daripada luar negara banyak. Luar negara ni kita tahulah, kita fahamlah. Dia macam-macam dia masuk dalam tu. Kan? Jadi maknanya orang kita macam tadilah, dia tengok pakai kepiah, pakai tudung masuk, dia pun masuk. Pernah jadi di Ipoh macam tu juga, pakat masuk kedai non muslim, tak ada logo halal pun, tapi orang kepiah masuk, orang tudung masuk, dia masuk. Lagi dia dapat tahu mi kari dia daripada tulang babi dia punya kuah dia. Baru tahu sebenarnya. Jadi maknanya benda itu masih lagi mengundang syubhah. Maka dengan sebab itu atas kita ada pilihan, maka kita ambil yang dah halal. Barulah hilang rasa keraguan itu. Kan? Jadi kerajaan ni nak ambil tahu kalau orang tu mendakwa halal, baru dia boleh ambil tindakan kalau dia tak halal. Tapi kalau orang dia tak dakwa halal, nak buat macam mana? Memang dia tak nak macam dia non-Muslim, dia bukan terikat dengan halal, tidak. Cuma kita yang nak masuk tu, kita kena ambil tahu ada halal ke tidak. Tambah-tambah kalau jenis restoran-restoran segera yang owner dia non-Muslim, ada cok halal ke tidak? Bukan pakai masuk macam tu je. Sebab kadang-kadang bila ada cok halal, sekurang-kurangnya ada pemantauan. Bila ada pemantauan tu, mana mereka terikat dengan sumber-sumber yang halal, penyediaan yang halal dan sebagainya. Tetapi kalaulah tak ada logo halal, mana tak ada pemantauan, menggantung toki tu, nama dia non-Muslim pula, dia cari hak murah lah. Hak murah, mana murah, dia tak peduli lah halal tak halal. Janji boleh menegak. Jadi atas kita sebagai pengguna, kita kena bijak lah, supaya jangan masuk dalam tubuh badan kita sesuatu yang meragukan. Wallahu a'lam. Lain soalan? Ya. Buka tu tak dengar. Macam mana? Satu ekor lembu, 3 bahagian untuk keka, 4 bahagian untuk korban. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tetapi sebaiknya kita asingkanlah korban untuk korban, kekah untuk kekah, itu sebaiknya. Tapi kalau tak ada dah. Maknanya tinggal yang tu je. Campur, tak apa. Dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Lain soalan? Tak ada lah. Okay? Kalau tak ada, kita boleh get prepared lah untuk kita laksanakan ibadah korban pada tahun ni. InsyaAllah kita bersedia, bersiap sedia. Moga-moga
kita dapat laksanakan yang terbaik insya-Allah. Pengorbanan itu ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu perbincangan kita, dan sebelum itu saya ada buku tuan-tuan untuk tambah ilmu. Untuk tambah ilmu ni buku saya, Kesempurnaan Wuduk dan Solat. Saya bawa di belakang tu, boleh dapatkan untuk tambah ilmu. Dan nak tambah kesihatan, ini pun ada juga. Nanti jumpa kat belakang sana nanti untuk kita tambah ilmu dan tambah kesihatan kita untuk memudahkan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedikit perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah taala. Moga-moga juga kita dapat melaksanakan ibadah korban yang terbaik pada tahun ini, dan bagi mereka yang terpilih untuk menunaikan haji, kita doakan moga-moga mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.